Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih lagi berikan kita peluang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton, semua follower Mutiara Tadabbur yang berada di online pada malam ini, insya-Allah, untuk sesi Sirah Nabi pada malam ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada dua orang panelis kita, iaitu Ustazah Wan Nur Syakira dan juga Ustazah Farah Aisyah Ahmad. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah sihat Ustazah Wan Nur Syakira? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustazah Farah Aisyah, apa khabar? InsyaAllah kami doakan semua panelis kita dalam keadaan sihat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana Ustazah berdua sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama mengupas tentang tadabbur kisah sirah Nabi di dalam Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah. Jadi untuk permulaan pada malam ini, seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang berada di Zulhijjah, kan? Kita berada pada musim Hari Raya Haji ataupun musim kurban. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada semua peserta yang tengah mendengar ni, yang berjaya pada tahun ini. Allah rezekikan untuk buat kurban. Alhamdulillah. Kerana apa? Di dalam surah Al-Hajj Allah sebut tentang wa at'imu al-ba'isal faqir, iaitu apabila kita melakukan korban, kita agihkan, kita berilah makan kepada fakir miskin daripada daging korban yang kita dah lakukan. Alhamdulillah. Dan simbolik kepada Hari Raya Aidiladha ini memang tidak asing daripada kita semua, iaitu kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi pada malam ini istimewanya kami tampilkan penulis buku sirah untuk kanak-kanak. Alhamdulillah pada malam ni supaya kita dapat hayati lagi apa sebenarnya ibrah di sebalik sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, dan juga kita nak belajar daripada panelis pada malam ini ibrah parenting daripada kisah Nabi Ibrahim, dan juga bagaimana ataupun macam mana kemahiran untuk kita tadabbur kisah Nabi ini bersama anak-anak kita. Okay? Apa aktiviti sesuai yang kita boleh lakukan supaya anak-anak kita juga dapat menjiwai kisah sirah ini, insya-Allah. Jadi saya perkenalkan dahulu panelis kita pada malam ini, dua orang ustazah yang tidak asing lagi di kalangan kita. Alhamdulillah. Yang pertama Ustazah Wan Nur Syakira Wan Musa, asal Terengganu, masya-Allah, Terengganu, menetap di Klang sekarang. Alhamdulillah Ustazah. Dan tahap pendidikan Ustazah ada Master Usul Fiqh di UIA. Alhamdulillah. University mate Ana lah ni, UIA juga. Alhamdulillah. Masya-Allah. Walaupun tidak pernah jumpa di UIA Ustazah, tapi kita pernah berjumpa di media sosial dan sebagainya. Masya-Allah, inspiring dengan apa yang Ustazah dah buat sebelum ni, menulis buku sirah dan sebagainya. Masya-Allah.
Dan pengalaman sebelum ni Ustazah pernah menulis ataupun menjadi kolumnis website keibubapaan, The Pro Parenting. Kalau siapa yang pernah baca The Pro Parenting ni, website yang menyediakan artikel-artikel yang sangat best tentang keibubapaan. Dan Ustazah menulis buku Sirah Nabi Lut, menjaga fitrah satu ibadah, iaitu tema tentang pendidikan seksualiti. Apabila sebut tentang pendidikan seksualiti ni, Ustazah juga merupakan founder support group bimbingan pendidikan seksualiti keluarga yang ada lebih kurang dah 4,000 5,000 ahli, alhamdulillah. Nanti ibu bapa yang mendengar pada malam ni nanti boleh join group ini, insya-Allah, yang akan dibimbing oleh Ustazah Wan Nur Syakira. Dan Ustazah juga menjadi speaker talk pendidikan seksualiti. Pendidikan seksualiti bermula daripada rumah, anjuran Persatuan Sokongan Ibu Menyusu Terengganu, dan banyak lagi lah talk-talk yang Ustazah dah anjurkan sebelum ini. Dan Ustazah juga aktif memberi pencerahan, memberi ilmu, kan, perkongsian tentang keibubapaan ataupun parenting ini di media sosial. Nanti semua boleh follow IG, Instagram, Twitter mungkin ada, TikTok pun mungkin ada, Ustazah. Okey, Ustazah Wan Nur Syakira, insya-Allah. Okey, itu untuk Ustazah Wan Nur Syakira. Nanti kita nak berkenalan lagi dengan Ustazah Farah Aisyah, insya-Allah, untuk panelis kedua kita. Ustazah Farah Aisyah ini juga menetap di Terengganu. Jadi 2 lawan 1 malam ni. Ustazah diorang panelis ni Terengganu dua-dua, saya Kelantan, 2 lawan 1 ni. Kan? Okey. Ustazah Farah Aisyah menetap di Kuala Terengganu. Okay? Menetap di Kuala Terengganu. Tahap pendidikan mempunyai sarjana muda Fiqh dan Usul Fiqh Universiti Yarmouk, Jordan. Masya-Allah. Lepasan Jordan, masya-Allah. Dan kelayakan ataupun pengalaman Ustazah bekerja sebagai editor di Icon Syabab Resources, alhamdulillah. Dan juga Ustazah merupakan ketua projek siri Sirah Nabi ini dan juga merupakan penulis buku Sirah Nabi ini, alhamdulillah. Dan setakat ni Ustazah dah terbitkan 3 buah buku. 3 buah buku. Ada juga Ustazah menulis di majalah Al-Ustaz dan juga majalah Solusi. Mungkin siapa pernah baca majalah Solusi ni, ada tulisan Ustazah Farah Aisyah. Dan juga Ustazah Farah Aisyah ni bidang dia fiqh. Jadi banyak Ustazah menganjurkan talk berkenaan fiqh wanita, especially tentang darah wanita. Masya-Allah. Jadi kalau ada persoalan tentang darah wanita, nanti kita boleh rujuklah Ustazah Farah Aisyah, insya-Allah. Okey, jadi tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah kita teruskan ke forum kita pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ni kita dah ada beberapa orang peserta yang dah komen dekat ruangan komen tu. Puan Nur Syazwani, Puan Cikna, Ila Hilal, masya-Allah. Dan mereka setia menunggu untuk mendengar, insya-Allah, kupasan daripada Ustazah Wan Nur Syakira dan juga Ustazah Farah Aisyah, insya-Allah. Okey, untuk soalan pertama saya ajukan kepada Ustazah Farah Aisyah, insya-Allah. Boleh tak Ustazah terangkan pengalaman Ustazah menjadi ketua projek ini, bersama tim Ustazah untuk melaksanakan projek ini, untuk buat buku Sirah Nabi ini. Apa yang menjadi inspirasi ataupun tercetusnya untuk buat buku ni, kan? Kenapa memilih tema Sirah Nabi untuk buat buku ni, kan? Dan juga apa pahit manis yang Ustazah dan bersama tim lah yang menghadapi sepanjang nak siapkan buku ini, bermula daripada proses menulis lagi sehinggalah terbitnya buku ini. Falyatafaddal mashkura Ustazah Farah Aisyah. Misalnya boleh Bismillah.
terus. Ini Ustazah Faraisha. dari Amri Wahani Auli. Dalam ada mungkin dulu sebab saya sebenarnya tersangkit. Okey ke? Internet Ustazah mungkin Saya Ustazah share slide ya. Okey, saya tengah share slide. Sekejap. Okey. Slide dah nampak dah. Nampak. Dah nampak dah. Alhamdulillah. Saya minta maaf. Sorry sekejap. Nampak ke slide? Nampak Ustazah. Nampak Alhamdulillah. Okey. Okey. Suara saya dengar elok ke? Sekarang dengar Alhamdulillah. Okey, tidak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertamanya sebenarnya buku saya akan beri kongsian. Okey. Sebenarnya buku sirah ni kejap. Saya ada masalah dengan laptop kejap sebab dia tak boleh gerak kejap Jadi kaku. Kejap saya ada masalah dengan laptop. Kejap saya minta masa sekejap Boleh Ustazah. Ustazah teruskan, tak apa. Ustazah ambil masa dulu, tak apa, untuk settlekan slide insya-Allah. Okey, para penonton yang Ustazah hormati sekalian, malam ni insya-Allah Ustazah bagi yang baru menyertai slot kita pada malam ni, insya-Allah malam ni Ustazah Farah Aisyah dan juga Ustazah Wan Nur Syakira akan berkongsi dengan kita tentang sirah Nabi untuk kanak-kanak yang sudah mereka cetak dan mereka publish bersama dengan penerbit Icon Syabab masya-Allah. Dan buku sirah ni semuanya ada 7 jilid, 7 episod ataupun 7 jilid sirah Nabi ni. Antaranya adalah sirah Nabi Yaqub, okey, dan sirah Nabi Ismail, sirah Nabi Yunus, sirah Nabi Nuh, sirah Nabi Adam, sirah Nabi Lut, sirah Nabi Hud. Okay? Semuanya ada 7 buah buku, dan setahu saya pihak Icon Syabab ataupun pihak penerbit pun sedang menyiapkan manuskrip yang seterusnya, iaitu sirah Nabi Ibrahim. Masya-Allah. Kita doakan supaya mereka berjaya untuk menerbitkan lagi buku-buku sirah yang lain. Setakat ni dah ada 7, masya-Allah, dan alhamdulillah Ustazah pun dah dapatkan untuk anak-anak Ustazah. Memang sangat menarik. Sebab apa? Sebab dalam buku ni yang penting adalah, biasa kalau buku-buku sirah ni kita kadang-kadang kita ragui tentang rujukan sirah tersebut. Kadang-kadang tu ada yang dibawakan riwayat yang Israiliyat dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah buku sirah Nabi yang diketengahkan kepada kita oleh penulis ini berdasarkan riwayat ataupun kisah yang sahih, masya-Allah. Dan setahu saya juga buku sirah ni nanti akan diceritakan oleh
penulis buku ni bagaimana mereka terinspirasi daripada karya seorang syekh di Jordan, penulis buku Qisas As-Sabiqin, Qisas As-Sabiqin, iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang mufassir, seorang ahli tafsir di Jordan, masya-Allah. Okay. Jadi buku ini dibawakan kisah yang sahih dan juga yang menarik. Buku ni juga ilustrasinya memang sangat menarik. Okay, memang sangat menarik, berwarna-warni, tulisan pun besar, memang senang untuk anak-anak baca, okay? Dan juga ada aktiviti-aktiviti, dan di samping itu ada guidance untuk ibu bapa macam mana nak ajar anak-anak ni, kan? Sebagai contoh, kisah Nabi Ismail, macam mana nak kenalkan kepada anak-anak tentang Nabi Ismail, okay? Jadi boleh buat aktiviti tentang salah silah keluarga, okay? Dan lagi hajar dengan Nabi Ismail dan sebagainya, kan? Macam mana mereka ni lalui ujian-ujian ni, kita ajar anak kita nilai tawakal kepada Allah, kan? Dan juga tentang Nabi Ibrahim, okay? Dan tentang pembinaan Kaabah dan juga mimpi Nabi Ismail disembelih tu, macam mana kita nak ceritakan kepada anak kita, kan? Masya-Allah. Jadi buku ni memang sangat menarik. Saya nak share juga gambar dia, gambar buku ni. Kalau nampak sekejap Ustazah Faraisyah dah okey ke? Dah okey. Okey, okey, Ustazah sharekan gambar buku ni. Ni antara buku ni, buku Sirah Nabi Ismail. Okey, masya-Allah. Buku yang ni ditulis oleh Rohaizat Rahmat. Ini buku Sirah Nabi Yaqub. Sementara kita menunggu Ustazah Faraisyah, insya-Allah. Ini buku Sirah Nabi Yaqub. Memang sangat menarik. Gambar kat depan ni pun dah menarik dah sebenarnya. Dan seterusnya Sirah Nabi Yunus. Yang ni anak saya paling sukalah. Sebab tengok gambar ikan dan sebagainya ni. Dan ini ditulis oleh panelis kita pada malam ni, Ustazah Wan Nur Syakira. Masya-Allah. Okay, masya-Allah, banyak ibrah yang diajar tentang istighfar menjadi pembuka jalan untuk kita. Seterusnya Sirah Nabi Nuh, kan? Sirah Nabi Nuh ada tentang kapal Nabi Nuh, macam mana dakwah Nabi Nuh, okay? Masya-Allah. Dan seterusnya Sirah Nabi Adam, bapa kepada manusia, masya-Allah. Ini juga ditulis oleh Ustazah Faraisyah, okay? Dan seterusnya Sirah Nabi Lut. Yang ni buku yang ditulis juga oleh Ustazah Wan Nur Syakira, Sirah Nabi Lut, menjaga fitrah satu ibadah. Bagaimana kisah Nabi Lut ini, Nabi Lut ini diuji dengan kaumnya yang melakukan hubungan homoseksual, gay dan sebagainya. Sirah Nabi Lut. Seterusnya Sirah Nabi Hud. Sirah Nabi Hud. InsyaAllah nanti di akhir nanti kita akan bagi tahu macam mana nak dapatkan buku ni. InsyaAllah memang buku yang sangat menarik. InsyaAllah. Ustazah Faraisyah dah bersedia ke? InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan semoga Ustazah Faraisyah lancar insyaAllah teknikalnya, insyaAllah. Mungkin Ustazah Faraisyah boleh kongsikan slide dengan Ustazah Nik, dan Ustazah Nik boleh tolong pasang, kan? Boleh juga, insyaAllah. Ya. Ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Kita bagi Ustazah Faraisyah settlekan dulu, insyaAllah. Jadi bolehkah kalau kita pergi ke soalan nombor 2 dulu, Ustazah? Boleh ke? Kita jump dulu ke soalan nombor 2, insyaAllah. Okey, pada malam ni Ustazah Wan Nur Syakira insyaAllah akan kupas kepada kita bagaimana kemahiran untuk kita tadabbur ataupun kita nak ceritakan tentang kisah Nabi ini kepada anak-anak kita. Sebab dia ada kemahiran untuk kita cerita kepada anak-anak kita, kan? Okey, jadi soalan yang kedua ataupun untuk panelis kedua, mohon untuk Ustazah Wan Nur Syakira kongsikan kepada kita semua kemahiran tadabbur ataupun nak ceritakan kisah Nabi kepada anak-anak, ataupun apa aktiviti yang sesuai yang Ustazah boleh cadangkan kepada ibu bapa untuk anak-anak menghayati kisah Nabi ini. Falyatafaddal masykurah, Ustazah. Okay, terima kasih Ustazah Nik. Kalau boleh minta Ustazah Nik sharekan skrin
slide saya ada dalam grup kita. Boleh ke? Okey, boleh insya-Allah. Okay, kita tunggu dulu Ustazah Nik sharekan skrin sebab saya ada sediakan sedikit slide untuk perkongsian malam ni. Okey. Sementara Ustazah Nik berkongsi dalam proses untuk share screen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi pertamanya alhamdulillah Allah bagi rezeki dan peluang untuk kita bertemu dalam majlis ilmu malam ini, di mana saya rasa salah satu perkongsian yang sangat istimewa lah secara peribadi bagi saya, diberi peluang untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada tentang tadabbur sirah Nabi bersama anak-anak. Jadi untuk makluman penonton, alhamdulillah saya dah berjaya, maksudnya dah selesai menulis dan diterbitkanlah dua buah buku, iaitu Sirah Nabi Yunus dan Sirah Nabi Lut. Okey. Dan sebenarnya berkaitan dengan soalan yang diberikan oleh puan moderator Ustazah Nik kita, bagaimana untuk kita bercerita dan bertadabbur sirah Nabi dengan anak-anak. Maksudnya teknik kita nak fahamkan anak, nak bina minat anak-anak kepada kisah-kisah Nabi. Sebab kisah-kisah Nabi ni seperti mana yang kita tahu, kisah-kisah yang kita sendiri, anak-anak kita tidak berjumpa sosok Nabi ini. Maksudnya dah beberapa ribu tahun yang lepas mereka baginda-baginda semua hidup, dan kini sekarang kita nak membina minat dan nak ajak anak-anak kita mengenali siapakah nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan agamanya, untuk menyampaikan kebaikan kepada umat manusia, dan juga untuk mengajak anak-anak kita memahami juga dan mengamalkan ibrah yang ada daripada kisah-kisah Nabi ini. Jadi alhamdulillah Ustazah Nik dah sharekan skrinnya untuk dah share sendiri. Okay, kita bermula dengan poin yang pertama. Okay, pada saya teknik yang pertama lah, saya bagi satu persoalan di sini sebab ibu ayah adalah pemain utama, bisa cakap key player dalam untuk bercerita dengan anak-anak. Jadi tak boleh nak sangkalah peranan ibu ayah dalam bercerita, dalam menyediakan diri untuk memahami sirah-sirah Nabi, memahami apa konten-konten, apa ibrah yang ada di dalam setiap kisah dan juga sirah Nabi yang sebanyak 25 orang Rasul tu kan. So macam mana kalau kita nak bercerita kepada anak-anak kita tapi kita tidak memahami dan kita tidak mengetahui apa isi-isi sirah Nabi. Jadi ada orang yang berpendapat lah kan, okey, sebab kita ni tak ada tak ada latar belakang yang agama ataupun belakang pengajian syariah ke, pengajian Quran Sunnah ke, jadi macam canggung ataupun kita rasa agak kekok nak bercerita kepada anak-anak. Maksudnya kita rasa tak apalah, biarlah cikgu-cikgu ataupun orang lain, kita subkan tugas itu kepada orang lain. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita mampu untuk menjadi orang yang bercerita tentang kisah Nabi kepada anak-anak kita. Jadi sebab itulah dalam salah satu matlamat kami di tim penulis di siri sirah Nabi ni, kami ingin membantu semua ibu bapa dan juga pendidik yang bukan saja yang tidak ada latar belakang pendidikan syariah ke atau Quran Sunnah ke, tapi mampu untuk bercerita kepada anak-anak. Bagaimana dengan kami sediakan di belakang setiap sirah Nabi, di belakangnya ada kami letakkan siri bimbing untuk ibu bapa dan juga pendidik. Okey, apa kepentingan siri bimbing ni adalah untuk supaya ibu ayah sebelum bercerita tentang sirah Nabi kepada anak-anak, ibu ayah dulu yang membaca, yang baca buku sirah Nabi ni.
dia dulu yang ibu bapa dulu yang hadam betul-betul apa kisah dan juga ibrah daripada sirah-sirah Nabi ni. Dan sirah-sirah Nabi memang ibrahnya banyak dan memerlukan maksudnya kita baca betul-betul. Jadi di bahagian belakang sirah Nabi ni kami letakkan siri bimbing yang mana disarankanlah ibu bapa baca dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak bercerita pada anak kita, of course lah kita kena tahu kan, supaya kita boleh relatekan setiap ibrah-ibrah ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan sirah Nabi, kita mampu relatekan terus dengan sosok-sosok Nabi yang tertentu kan. Jadi dalam sirah Nabi ni, di dalam siri bimbing di belakang tu kami letakkan nilai yang ingin disampaikan daripada setiap bab. Lepas tu sedikit info tambahan, info bahasa, info tambahan yang agak rumit untuk anak-anak faham, tetapi amat penting juga untuk ibu bapa tahu supaya mereka lebih memahami sirah Nabi dan ibu ayah pun boleh lebih menghayati. So bila nak sampaikan kepada anak tu lebih senang. Dan juga di siri bimbing tu kami ada letakkan juga cadangan-cadangan aktiviti yang boleh dibuat dengan anak-anak supaya tidaklah bercerita sahaja tapi ada aktiviti. Okey, slide seterusnya boleh saya tunjukkan contoh siri bimbing yang ada dalam buku kami kan. Jadi kalau kita lihat di skrin tu, contohnya dalam sirah Nabi Ismail, kami letakkan beberapa info yang penting untuk ibu ayah tahu kan. Jadi kita nak kenalkan kepada anak-anak kepada sejarah pembinaan Kaabah. Okey, apa Kaabah tu kan? Apa Kaabah? Apa keistimewaan Kaabah? Jadi mungkin ada di antara kita tidak familiar dengan maklumat-maklumat tersebut. Jadi kami terus letakkan info-info menarik. Apa istimewanya Kaabah? Yang pertama, rumah ibadat yang pertama didirikan di atas muka bumi ini merupakan kiblat kita, dan juga dan kedudukan Kaabah dalam peta dunia ini berada di tengah-tengah kan. Jadi bila ibu bapa baca siri bimbing di belakang, mereka akan rasa terbantulah untuk bercerita kerana ibu ayah sangat memainkan peranan yang pentinglah dalam menarik anak-anak ni untuk berkenalan dengan sirah Nabi. Jadi pada saya sangat penting juga kita bercerita kepada anak-anak ni sejak kecil lah. 6 tahun pertama mereka tidak bersekolah, dan 6 tahun pertama adalah 6 tahun yang mereka maksudnya hidup bersama ibu ayah kan. Kalau ada pun mungkin pergi ke taska ataupun pergi ke preschool atau ke sekolah tadika pada umur 5-6 tahun kan. Tapi 4 tahun pertama kita dah boleh mula bercerita tentang sirah Nabi kepada anak-anak dengan kita memahami dan juga membina skill. 6 tahun pertama anak-anak adalah golden age. Sebab apa? Sebab 6 tahun pertama ni anak-anak mengalami perkembangan yang sangat rapid dalam segi perkembangan otak, perkembangan emotional intelligence dia. Jadi amat rugilah kalau kita lepaskan peluang 6 tahun pertama anak bersama kita tidak mengambil peluang untuk menerapkan dan juga bercerita dan berkenalan dengan nabi-nabi ini supaya kita dapat membina karakter anak dan membina akhlak anak menurut akhlak-akhlak nabi kita. Jadi pentinglah untuk ibu ayah berfokus pada 6 tahun pertama anak untuk bercerita kepada anak tentang sirah-sirah Nabi. Okay? Sebab apa? Sebab 6 tahun pertama ni, kalau sebagai sedikit info lah tentang otak kanak-kanak ni kan, dia ada salah satu otak sisi kita iaitu parietal lobe, kita panggil, dia berkembang daripada umur sejak lahir sehinggalah umur 6 tahun. Okay, so 6 tahun pertama je bahagian ini akan berkembang. Jadi dan fungsi bahagian ini adalah untuk bahasa dan juga komunikasi. Jadi apa ibu ayah boleh bantu untuk kembangkan bahagian otak untuk anak-anak yang 6 tahun pertama ni kan, yang bahagian parietal lobe ni adalah membaca, bercerita, menyanyi bersama anak-anak. Jadi amat rugilah kalau ibu ayah tak ambil peluang dan menunggu bila anak masuk sekolah dahulu baru kita nak bercerita tentang sirah Nabi. So bila saya kenapa saya bercerita tentang tiba-tiba tentang 6 tahun pertama perkembangan otak, supaya kita dapat
nampak kepentingan kita bercerita bermula daripada awal. Bermula daripada awal untuk bercerita tentang sirah Nabi kepada anak. Kita seterusnya di sini ada sirah Nabi Ismail dan juga sirah Nabi Lut. Dan sirah Nabi Lut juga membawa mesej yang sangat besar lah kan dalam kita nak menerangkan kepada anak-anak tentang Ustazah Syakira. Ya. Ustazah Syakira boleh dekatkan dengan mic ke supaya dengar lebih jelas. Okey, minta maaf ya. Okey, alhamdulillah. Lebih jelas alhamdulillah. Okey. So dalam sini saya share juga tentang beberapa maklumat yang ada di siri bimbing di sirah Nabi Lut, kerana sirah Nabi Lut membawa satu mesej amat kompleks lah juga bagi saya, sebab untuk diterangkan kepada anak. Jadi siri bimbing kat belakang tu akan membantu ibu ayah macam mana nak bercerita ataupun apa yang perlu kita fokuskan kepada anak-anak di usia muda lah. Okey, boleh ke slide yang seterusnya. Okey, ini sirah Adam dan juga sirah Nabi Yunus. Saya sekadar menunjukkan beberapa sisipan daripada siri-siri sirah Nabi ini, bagaimana info-info di belakang itu akan membantu ibu ayah untuk memahami, sebab ibu ayah perlu memahami dan juga menghayati sirah Nabi untuk disampaikan kepada anak. Itulah teknik yang pertama. Pentingnya teknik yang pertama. Okey, seterusnya kita akan bercerita tentang teknik yang kedua. Slide seterusnya. Okey, ini adalah salah satu teknik yang sangat penting juga, sebab salah satu teknik untuk kita tadabbur sirah Nabi bersama anak adalah kita dengan menggunakan buku dan juga menggunakan cerita. Jadi salah satunya adalah kita kena bina rutin membaca dan bercerita bersama anak-anak. Okey, tak perlu banyak pun, cukuplah sekadar 15 minit setiap hari, ataupun kurang daripada itu pun tak apa, sebab kalau ikutkan jangka masa fokus kanak-kanak ni dia berbeza dan pendek sebenarnya. Kalau umur setahun, jangka masa fokus dia hanya 3 hingga 5 minit. Umur 4 tahun 8 hingga 20 minit. Sebab jangka masa fokus ataupun kemampuan untuk kanak-kanak fokus dia tak sebanyak kita sebagai orang dewasa. Jadi contohnya kalaulah kita membaca bersama anak-anak, tapi anak-anak boleh dengar dalam 2 minit saja. Kita cerita kan, boleh dengar dalam 3 minit je, tak apa, kita raikan. At least dia dah boleh stay dengan kita dalam 2-3 minit kita bercerita tentang kisah Nabi. Kita berkenalan dulu dengan Nabi, contohnya Nabi Yunus kan, sekadar tahu nama Yunus bin Matta. Bila kita tanya anak kita, nama penuh Nabi Yunus apa, so dalam mungkinlah perbualan tu ataupun bercerita tu hanya dalam 2 minit. Selebihnya kalau kita buka buku mungkin dia just nak tengok gambar je, nak main je kan. Tapi tak apa, kita ikutkan sahaja. Cuma kalau boleh dalam setiap hari ada satu sesi yang kita bercerita dengan anak, gunakan buku, dan benda ini perlu dibudayakan dari kecil, dan kita boleh pilihlah buku yang sesuai mengikut umur anak. Kalau umur anak dah masih lagi dalam proses menggigit kan, setahun lebih macam tu, kita pilih buku yang material kain. Lepas tu board book bila dah makin membesar kan. Bila dah besar lagi kita pilih material yang sekadar kertas biasa pun tak apa. So pemilihan buku sangat penting juga. Dan contoh bagi anak-anak, maksud saya contoh bagi anak-anak ni, ibu ayah pun kena adalah budaya membaca tu dalam diri ibu bapa, supaya mereka pun, anak pun boleh mencontohi kan. Kalau kita pernah dengar children listen with their eyes. Kanak-kanak ni dia mendengar dengan mata mereka, sebab mereka adalah imitator yang paling handal lah, orang cakap kan, maksudnya tukang tiru. Kalau ibu ayah buat sesuatu, memang mereka secepat nak tiru. Jadi kalaulah mereka dah nampak hari-hari ataupun budaya membaca tu ada dalam diri ibu ayah, maka senanglah kita untuk bina sifat nak membaca tu dalam diri anak-anak. Dan seterusnya bedtime stories dan juga read aloud. Apa bedtime stories, apa read aloud? Bedtime stories ni adalah cerita yang kita sebelum tidur lah kan. Sebelum tidur malam-malam kita ambil masa, jadikan rutin baca buku bersama-sama anak sebelum kita tutup lampu, ataupun kita yang ceritakan tanpa guna buku.
cerita pada anak-anak sebelum mereka tidur. Kenapa sebenarnya ditekankan sangat bedtime stories ni sebelum mereka tidur? Sebab apa? Sebab ketika tu waktu otak anak ni ditenang. Dia tenang untuk terima apa juga maklumat. Dan waktu sebelum tidur ni juga adalah salah satu waktu yang sesuai juga untuk kita berikan nasihat, berikan teguran juga, nyatakan juga harapan kita, berdoa sama-sama. So ambil waktu sebelum tidur ni kita ceritakan tentang sirah-sirah Nabi. Bukanlah nak cakap kita perlu ceritakan satu sirah Nabi secara lengkap. Tak. Mungkin kita boleh ceritakan beberapa bab dalam satu bab sahaja dalam buku. Contohnya dalam buku sirah Nabi Nuh ke, bincangkan satu bab saja setiap malam. So masa tu anak pun dalam keadaan tenang nak tidur, dia bersedia nak dengar. Okay, itu adalah bedtime stories. Jadi apa pula read aloud? Okay, biasa tak dengar read aloud session ni kan? Read aloud session ni maksudnya kita baca bersama anak-anak kita yang baca kuat-kuat lah. Bukan anak baca tak. Sesi read aloud ni kita baca bersama-sama anak. Kita bacakan buku itu bersama anak-anak satu sesi. Tak kiralah sebelum tidur ke, pagi ke, tengah hari ke, kita yang baca kuat-kuat depan anak buku tersebut dan kita berceritalah kepada anak-anak. So read aloud session ni sangat membantu sebenarnya kanak-kanak ni untuk senang membaca supaya dia terbiasa dengan perkataan-perkataan yang ada dalam buku. Dan bila kita selalu read aloud dengan anak-anak, dia pun dirasa insya-Allah budaya dan juga minat nak membaca tu pun ada dalam diri anak-anak. So senanglah kalau kita nak gunakan buku sirah Nabi ni untuk anak-anak tahu. Anak pun akan tergerak nak tengok buku-buku sirah Nabi kan. Sebab dia dah terbina minatnya kepada buku tu. Okey. Jadi walaupun anak dah pandai membaca ya. Kadang-kadang bila umur anak 7 tahun ke atas dah pandai membaca, kita pun ada kalangan ibu bapa ni rasa dah stop lah read aloud session ni, tak perlulah mak ayah bacakan dan anak dah pandai baca. Tapi sebenarnya perlu juga supaya anak lagi suka sebenarnya kalau kita membaca untuk dia walaupun dia dah pandai baca dan mereka lagi fokus sebab ada kebersamaan ibu ayah dalam menyampaikan sirah Nabi tu, bercerita tentang sirah Nabi tu kepada mereka. Okey, dan seterusnya adalah selalu berbual. Okey. Benda ni nampak macam simple tapi sangat penting sebenarnya kita selalu ada komunikasi dengan anak-anak. Selalu bertanya, selalu bercerita dengan anak-anak. Berceritalah tentang kehidupan kita, bercerita juga tentang bertanya juga apa yang anak buat hari ni. Supaya apa? Supaya kita bina connection dengan anak, bina juga bonding. Sebab apa? Bila kita ada bonding, bila kita ada hubungan yang rapat dengan anak, kita nak bercerita tentang sirah Nabi, kita nak anak kita ikut perangai-perangai ataupun akhlak-akhlak yang ada dalam sosok Nabi kita pun senang. Anak pun akan dengar. Bila kita ada relationship yang baik dengan anak kita dengan cara berbual, insya-Allah mudahlah kita nak sampaikan ibrah. Bayangkan kalau kita ni jarang sangat berbual dengan anak. Selalu tengok phone ke kan. Balik rumah kita letih sangat-sangat. So kita jarang komunikasi dengan anak main sorang-sorang. Jadi bila kita tiba-tiba je kita nak cerita tentang kisah Nabi, itu sangat canggung lah ataupun kekok anak nak terima. Dan juga bagi ibu ayah pun nak bercerita pun rasa kekok kan. Jadi key point kat sini selalu berbual tu dia adalah satu permulaan ataupun pemula cara lah untuk ibu ayah ni bercerita tentang sirah Nabi. Selain daripada bercerita tentang kehidupan seharian, lama-lama bila ada sikap selalu berbual, suka berbual, dia boleh bercerita dengan anak-anak. Okey, itu adalah teknik yang kedua. Maksudnya kita bina rutin membaca. Selalu membaca dengan anak-anak. Kita bina suasana rumah yang mesra buku. So kalau kita nak gunakan buku sebagai alat untuk menyampaikan sirah Nabi, sangat senanglah untuk anak-anak faham. So saya hadirkan satu quote kat sini. A child who reads will be an adult who thinks. So
kita nak anak-anak kita ni menjadi orang yang berfikir, ulul albab kan, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang merenung setiap di sekeliling dia, orang-orang yang anak-anak kita ni menjadi mereka-mereka yang peka dengan sekeliling tu. Jadi bila anak-anak ini dibina budaya atau sifat membaca dalam diri mereka, mereka ni akan menjadi mereka-mereka yang berfikir kan. Kalau kita tengok Al-Quran ni sebenarnya terlalu banyak ayat-ayat tentang kisah, tentang qasas kan. Dan sebab memang sebenarnya ayat yang berkaitan dengan qasas lah yang menerajui ataupun mempelopori dalam ayat-ayat Al-Quran, iaitu kisah-kisah, ayat kisah-kisah. Jadi bila budaya membaca itu ada dalam diri anak kita, insya-Allah mereka akan menjadi orang yang suka membaca, suka mencari ilmu dan juga suka berfikir. Dan mereka akan berfikir apa yang kita ceritakan, dan mereka akan berfikir apa yang mereka baca, contohnya tentang cerita kisah-kisah Nabi yang kita baca bersama dengan anak-anak. Mereka akan berfikir dan akan mengaitkan dengan kehidupan mereka. Itulah yang kita nak kan. Akhirnya kita baca bersama anak-anak dan mereka akan kaitkan dengan kehidupan. Itu adalah teknik yang kedua. Setakat ni semua boleh ikut lah ya. Seterusnya teknik yang ketiga ini adalah kaitkan sirah Nabi dengan objek, situasi dan juga perbuatan. Ini penting juga sebenarnya. Boleh ke slide seterusnya. Okey, seperti mana yang kita tahu kan, setiap kisah Nabi, sirah Nabi tu kita boleh kaitkan dengan objek-objek tertentu yang yang melambangkan setiap kisah Nabi tu. Contohnya kalau kat sini saya berikan burung gagak. Okey, bila kita nampak burung gagak kan, contoh kita bersama dengan anak-anak, kita keluar jalan-jalan pergi taman contohnya. Lepas tu kita nampak burung gagak. So kita terus boleh kaitkan dengan kisah burung gagak pada anak-anak. Kaitkan dengan sirah Nabi Adam. Bagaimana burung gagak menyaksikan apa yang berlaku di antara anak-anak Nabi Adam. Dan juga bila kita tengok kapal, kita pergi, tak kisahlah bila kita baca satu buku, kita nampak gambar kapal. Okey, ada gambar kapal lah. So kita apa Nabi yang bina kapal tu? Kita tanya anak, Nabi Nuh. Okey, so kita kaitkan simbol dengan kisah Nabi yang mana anak akan cepat ingat. So untuk tarik contohnya anak umur 4 tahun ke bawah, anak umur 5 tahun, 6 tahun, kita boleh sentiasa main tanya-tanya dengan anak-anak kita. Okey, apa Nabi yang kena telan dengan ikan paus tu? Nabi Yunus. Apa Nabi yang kena bakar dalam api tu? Nabi Ibrahim. So contohlah kan, kalau kita tengah masak-masak kat dapur dengan anak-anak, contohnya anak datang, lepas tu kita pasangkan api, lepas tu anak pun excited kan tengok api dapur tu kan. Jadi kita boleh sama-sama sambil saya masak pun kita boleh cerita, api ni panas, so sebab itulah kita boleh masak atas api ni kan, barulah makanan ni boleh masak kan. Jadi tiba-tiba kita bolehlah tak masukkan tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ni, hebatnya mukjizat Nabi Ibrahim ni, api yang panas ni boleh jadi sejuk kan, boleh jadi sejuk apabila Allah perintahkan kepada api tu kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Maksudnya api tu Allah perintahkan jadi sejuk hanyalah untuk Nabi Ibrahim. Masa tu kita boleh cerita kepada anak-anak kita secara spontan pun. Tak perlu panjang-panjang nak cerita daripada Nabi Ibrahim kena dia yang pukul berhala, sampailah dengan kisah dia dengan anak dia Nabi Ismail. Kita tak perlu sampai ke tahap tu. Maksudnya cukuplah sekadar kita mengaitkan objek-objek yang ada di sekeliling kita ni dengan kisah Nabi supaya anak-anak boleh kaitkan. Nampak semut, kita beritahu anak-anak kita, semut lah, kecil je semut ni. Tahu tak, walaupun semut ni kecil, Nabi Sulaiman ni boleh faham bahasa semut. Kita faham tak bahasa semut? Tak faham kan? Kita tak faham. So dialog-dialog macam ni dengan anak-anak sangat sangat powerful. Kita jangan pandang rendah pada perbualan harian kita dengan anak-anak. Kalau nampak macam kita tengok cerita tiba-tiba ada ular ke kan, kita boleh kaitkan dengan kisah Nabi Musa. Kita boleh kaitkan dengan sirah Nabi Musa, bagaimana tongkat Nabi Musa tu tiba-tiba jadi ular.
Kalau nampak kayu pun kan, tiba-tiba pergi jalan dengan anak, bawah pokok tu ada kayu. Anak pun ambil lah kayu tu, main-main kan. Tahu, lepas tu kita pun boleh cakap dekat anak-anak. Dulu masa sirah Nabi Musa ada kayu. Lepas tu kayu tu Nabi Musa dengan kuasa Allah izinkan Nabi Musa tukarkan kayu tu jadi ular. So macam kita kaitkan. Walaupun simple, kita cakap dalam 2-3 ayat macam tu je. Tak perlu nak panjang-panjang dah lepas tu Firaun ni macam-macam, tak. Just kita kaitkan objek tu dengan sirah-sirah Nabi. Ini adalah salah satu teknik juga untuk tarik minat anak kita. Minat anak kita dengan sirah Nabi. Kita kaitkan objek yang nyata ada depan dia, yang dia boleh pegang, dia boleh tengok dengan sirah Nabi dalam kehidupan seharian kita lah. Okay. So seterusnya, slide seterusnya, poin yang seterusnya, kita kaitkan juga sirah Nabi dengan perbuatan. Okey, perbuatan. Okey, saya suka sangat poin ni. Kenapa? Sebab kita boleh kaitkan sifat-sifat Nabi tu dengan perbuatan dan juga sifat anak. Okey, contohlah kan kita bagi anak kita macam dia ada 2 beradik contohnya. Lepas tu tiba-tiba menangis. Dia lah bergaduh kan. Lepas tu bila kita pergi tanya, kenapa ni? Apa masalahnya ni kan? Lepas tu anak-anak dua-dua kita, anak-anak kita cakap jujur. So yang ni jujur, yang ni abang yang buat adik sebenarnya. Apa buat adik ambil barang abang marah. So tapi tak apalah yang tu kan. Kita nak fokus kat sini jujur. Contoh jujur. So dia cakap, baguslah abang. Abang ni jujur. Macam siapa? Macam Nabi Muhammad. Hebatlah abang ni. Macam gitu. So macam kita kaitkan sifat anak, perbuatan anak dengan sifat-sifat yang ada dalam sosok Nabi-Nabi yang ada dalam sirah kan. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan sirah ni sebagai satu proses untuk kita bina karakter anak-anak kita. Anak-anak kita insya-Allah akan jadi orang yang sangat hebat kalau boleh contohi, amalkan dan ambil sifat-sifat Nabi ni. Contohnya Nabi Nuh tak putus asa. Anak tengah main Lego. Contohnya kan. Lepas tu mula-mula tak dapat. Lepas tu kita bagi semangat lagi. Okey boleh abang boleh. Kita tolong kan. Ambil tangan abang tu letak dekat Lego. Cantumkan Lego. Lepas tu okey dah jadi. So bila kita nampak perbuatan tu kita cakap baguslah abang. Abang tak putus asa. Macam Nabi Nuh. Nabi Nuh lama nak ajak kawan-kawan dia kan. Nak sembah Nabi tapi sembah Allah. Tapi walaupun lama Nabi Nuh tak pernah putus asa sampai beratus-ratus tahun. Okey, so kita kaitkan. Contoh lagi, beradab layan tetamu. Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim beradab menyambut malaikat yang datang untuk khabarkan kepada Nabi Ibrahim kan. Ketika Nabi Ibrahim menerima berita dia akan dapat anak, dan juga malaikat masa tu datang juga untuk beritahu tentang apa yang akan berlaku pada Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Dan masa tu Nabi Ibrahim ni memang terkenal dengan orang yang beradab dalam melayan tetamu. So kita bila orang datang rumah kita kan, kita hidangkan air, kita hidangkan, kita ajak anak-anak kita tolong angkat kan. Bila kat dapur tu tengah-tengah nak siapkan air untuk tetamu, kita boleh cakap Nabi Ibrahim dulu masa malaikat datang nak bagi tahu berita gembira dekat Nabi Ibrahim, macam ni jugalah dia sediakan untuk tamu dia, walaupun dia tak kenal siapa yang datang tu. Siapa yang datang tu pun dia tak tahu tu pun malaikat mula-mulanya, tapi dia tak sediakan seingat saya daging kambing, hidangan daging kambing untuk tamu dia. Jadi masa macam kita fikir, okey masa tu pun kita boleh bercerita sebenarnya dengan anak. Contoh lagi, perbuatan tutup telinga kan. Bagaimana kita ingat kisah kaum Nabi Nuh yang dirakamkan dalam surah Nuh, iaitu ayat wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim kan. Bagaimana mereka ni bila Nabi Nuh Nabi Nuh ajak mereka mendengar ataupun mendengar dakwah Nabi Nuh, mereka tutup telinga. Contohnya kadang-kadang tiba-tiba anak kita macam tengah main-main kan, tiba-tiba tutup telinga, ataupun dia nak tengah dengar kita cakap ke, tiba-tiba tutup telinga kan. Contohlah kita nampak perbuatan tu. So kita boleh kaitkan terus. Abang tutup telinga lah, tahu tak? Dulu
kaum Nabi Nuh ni kan, bila Nabi Nuh ajak buat baik, ditutup telinga, tak nak dengar. Dia suka setakat tutup telinga, tutup muka lagi dengan baju. Maksudnya macam kita terus kaitkan. Tak semestinya dengan sifat Nabi, tapi sifat kaum Nabi pun boleh. Sifat kaum Nabi tersebut. Contoh lagi cemburu. Cemburu ni kita boleh kaitkan dengan adik-beradik Nabi Yusuf. Maksudnya kita nak cakap tak elok perbuatan cemburu ni kan. Sampai boleh buang Nabi Yusuf dalam telaga. Kufur nikmat kaum Nabi Hud. Allah berikan di mereka kelebihan. Contohnya anak kita ada kelebihan daripada senang hafal ke, senang boleh buat sesuatu dengan senang ke kan, boleh hafal, boleh buat kerja sekolah dengan senang je nak ingat apa-apa. Kita ingatkan balik, jangan anak kita jangan kufur nikmat, maksudnya bersyukur dengan apa yang kita, kelebihan yang kita ada. Jangan jadi macam kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud dulu Allah bagi apa? Allah bagi badan yang kuat, tapi akhirnya dia badan yang kuat, kepakaran nak bina rumah cantik-cantik, tetapi akhirnya mereka bina berhala, ukir berhala untuk mereka sembah. Itu tanda kufur nikmat kan. So kita kaitkan perbuatan anak-anak kita, situasi tu dengan kisah-kisah Nabi. Okay, seterusnya adalah kita kaitkan situasi. Kaitkan situasi dengan sirah Nabi juga. Contohlah saya bagi kat sini lah. Contoh kita pergi majlis perkahwinan kan. Majlis perkahwinan kita tahu lelaki ni kahwin dengan perempuan. So bila tengah-tengah makan, contohnya kita pergi salam-salam ke dengan pengantin, lepas balik tu kita boleh cerita dengan anak kita, cantik kan abang dengan kakak tu kahwin kan. Masya Allah mereka ni dapat pahala banyak. Sebab apa? Sebab ia buat dengan benda yang Allah suka. Lelaki kahwin dengan perempuan, bukanlah kalau lelaki kahwin dengan lelaki, bukan perempuan kahwin dengan perempuan. Sebab apa? Sebab ada kaum Nabi Lut ni, dia buat benda yang Allah tak suka. Apa? Lelaki kahwin dengan lelaki. So masa tu kita dah boleh bercerita dengan anak kita. Apa lagi? Contohnya Hari Raya Aidiladha yang kita tengah lalui sekarang kan. Kita boleh nak kaitkan dengan sirah Nabi Ismail. Kenapa orang beraya-raya kan? Kenapa orang nak sembelih kambing, nak sembelih lembu? Sebab apa? Sebab kita nak mengingat balik sirah Nabi Ismail. Nabi Ismail dulu Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih dia, tapi dengan kuasa Allah, Allah tukarkan Nabi Ismail tu menjadi tukarkan dengan kambing kibas kan. So kita terus kaitkan. Contoh lagi, kehilangan anak dan juga buta. Macam contohnya lah, tengok kucing kan. Contoh kucing tu, nampak kucing tu hilang anak kan. Contohlah. Kucing hilang anak. So kita masa tu berada dengan anak-anak kita. Kita tu boleh terus kaitkan. Kesiannya kucing ni, hilang dah anak dia. Mesti dia serindu sangat anak-anak dia kan. Dulu Nabi Yaqub pun masa Nabi Yusuf hilang, sedih sangat. Dia pun sedih sampai dia buta menangis-nangis ingatkan anak dia yang tercinta, iaitu Nabi Yusuf. Okay. So kita boleh terus kaitkan. Contoh lagi, rumah besar dan juga cantik. Macam saya ceritakan tadi, kaum Nabi Hud ni Allah berikan kelebihan, kaum Aid kan. Allah berikan kelebihan di mereka kepakaran untuk bina bangunan, ukir bangunan daripada gunung kan. Dia besar-besar. So bila kita nampak rumah besar dan cantik, kita boleh terus kaitkan. Dulu kaum Nabi Hud ni macam ni lah. Mereka hebat. Mereka boleh buat rumah cantik macam ni. 3 tingkat macam ni, besar-besar macam ni. Tapi mereka ni kufur nikmat. Mereka gunakan kelebihan mereka tu untuk benda yang salah. Last sekali mereka ukir berhala pula. Macam tu. Kita boleh terus ceritakan pada anak. Contoh kalau nampak pantai pula, kita boleh terus cerita sirah Nabi Musa. Macam tu. So, itu adalah salah satu cara untuk kita kaitkanlah dengan kaitkan dengan kehidupan kita. Okay. Saya ada berapa minit lagi ya? Saya boleh cakap panjang lagi ke ni? Dalam 5 hingga 6 minit macam tu, Ustazah. Okay. Dan seterusnya kita teknik yang seterusnya, tak silap saya teknik keempat lah ya, bercerita mengikut fitrah anak. Okay, macam mana kita tahu fitrah anak ni adalah bermain? Okay, saya letak satu quote kat situ. Dia kata, scientists have recently determined that it takes approximately 400 repetitions to create a new synapse in the brain.
unless it is done with play, in which case it takes between 10 to 20 repetition. Maksudnya apa? Anak-anak, senang cakap lah, anak-anak ni senang belajar bila melalui bermain. Sel-sel otak dalam secepat berhubung bila dengan melalui bermain. Jadi bila kita nak bercerita tentang kisah Nabi ni, kita boleh sahaja bermain dengan anak-anak kita. Dengan apa? Dengan aktiviti. Selepas ni saya akan tunjukkan beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan. Jadi bukan sekadar cerita, dia bercakap, dia berbual, dia baca buku je, tak. Dia kena ada juga certain aktiviti yang kita buat bersama supaya anak boleh grab ibrah dan juga boleh ingat lagi kisah Nabi tu. Dan bila kita bercerita dengan anak, kita ni kena jadi kartun. Ya, kena jadi kartun. Cuba kita fikir, kenapa anak ni suka sangat tengok dalam cerita-cerita kartun YouTube ke, kan, cerita Upin Ipin, Omah Hana. Mereka tu sebab mereka menyanyi, mereka ada intonasi, bahasa badan yang sangat besar. Kalau lah boleh saya cakap, kita boleh belajar lah dari macam mana mak ayah Omah Hana tu bercerita dengan anak-anak dia, kan. Macam Ustazah Nik pun ada anak nama Omar dan Hana, kan. Alhamdulillah. Omah Hana. So, bolehlah bercerita macam mak ayah Omah Hana, kan. Yeah. So macam mereka bernyanyi, mereka menggunakan bahasa badan yang besar, intonasi yang menarik, kan. Nak ajak anak kemas pun menyanyi, nak ajak anak makan pun menyanyi, kan. Jadi itu adalah salah satu skill yang memang ibu ayah kena ada. Walaupun sesiapa kita di luar, polis ke, seorang tentera, kan, bila kita berhadapan dengan anak-anak kita kena turun ke level dia lah, supaya untuk nak bercerita tu tak boleh nak buat macam kita dewasa, dia adalah orang dewasa, tak, dia takkan dapat terima. Sebab fitrah kanak-kanak ni memang sukakan bila kita bercerita begitu. Okay, so selain itu kita boleh guna juga lagu, kan. Lagu, menyanyi bersama anak-anak, alat bantu alat bantu dan props dalam bercerita. Sebab apa kita nak rangsang channel of learning anak, kan. Ada anak yang boleh belajar melalui dengar saja menyanyi, ada anak yang boleh belajar melalui lihat saja, tengok buku, ada anak yang belajar dengan melalui buat benda tu. Bila hands on, dia baru lebih faham kisah-kisah Nabi tu. Kita nak rangsang semua channel of learning anak supaya anak boleh fahamlah kisah Nabi, kan, ibrah Nabi. Bukan main ni untuk belajar saja, main untuk berkisah Nabi pun kita boleh bawa main tu bersama anak-anak kita. Okay, next slide ni saya akan tunjukkan beberapa contoh aktiviti yang boleh dibuat dengan anak-anak, kan. Contoh ada kisah pertama, gambar pertama tu macam kapal, kan. Ni kisah Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh bina kapal dan bawa haiwan dan ramai orang-orang, kan, untuk naik bersama Nabi. So bila ada aktiviti macam ni, anak pun akan rasa best. Contoh yang kedua kat tepi tu gambar tawaf. Tawaf ni berkaitan dengan sirah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Bagaimana kita nak kenalkan rukun Islam yang kelima ni, kan, menunaikan haji kepada anak-anak dan mengaitkan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membina Kaabah. Dengan cara main warna-warna macam tu pun dah boleh. Untuk bagi anak fokus, kita nak bercerita ni, ni Kaabah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang buat. So sambil kita cerita tu, dia boleh main-main warna-warna. Dan gambar yang kat bawah tu berkaitan juga dengan kisah Nabi Ismail. Bagaimana gambar-gambar kambing tu, kan, kambing, lembu. Kat sini dia ada nilai tambah sikit yang mana kita boleh ajar juga anak kita fine motor skill, kan, kemahiran motor halus, kan, bila dia main dia main jahit-jahit macam tu dengan tali. Ni origami, kat sebelah dia origami, gambar telaga. Gambar telaga ni untuk kisah Nabi Yusuf. Okey, yang seterusnya juga dalam buku sirah Nabi, siri sirah Nabi kami juga, kami memang raikanlah fitrah anak, kan. Setiap akhir bab tu memang ada aktiviti yang dicadangkan untuk mak ayah, dan juga di siri bimbing belakang kami sediakan juga cadangan-cadangan aktiviti. Contoh dalam aktiviti tandakan X. Tandakan X ni untuk bahagian-bahagian badan yang private part, sebab kita nak ajar anak kita menjaga diri daripada benda sexual predator, kan, sebagai daripada bahagian pendidikan seksualiti. Ini dalam buku sirah Nabi Lut. Okay, slide seterusnya saya ada juga
aktiviti tentang warna hati, bina kapal kertas yang berkaitan dengan surah Nabi Yunus. Semua ni kami letakkan cadangan ini di siri bimbing supaya bila ibu ayah baca bab tu dia boleh terus ke belakang untuk buat aktiviti dengan anak. Sebabnya bila kita nak fikir susah kan, so kami terus bagi cadangan. Aktiviti seterusnya ketuk tembika. Ketuk tembika ni kita kaitkan dengan bagaimana peringkat kejadian Nabi Adam, ciptaan Nabi Adam yang diciptakan banyak peringkat melalui tanah, pelbagai jenis tanah dan juga tanam sayur dan kenali tanah. Okay, kita ambil macam-macam jenis tanah untuk anak kenal dan untuk anak lagi faham sirah Nabi Adam. Dan seterusnya saya nak tak nak kita kena buatlah aktiviti main suai-suaikan ke dengan anak-anak, mewarna, kita print gambar ikan paus besar-besar, lepas tu kita warna sama-sama dengan anak-anak. Itu adalah salah satu aktiviti yang untuk kita kukuhkan pemahaman anak-anak tentang sirah Nabi. Main maze kan, macam contohnya saya bagi juga contoh aktiviti pengukuhan di akhir bab dalam siri sirah Nabi, yang mana kami buat ni untuk biar anak di akhir bab tu berhenti kejap sebelum ke bab seterusnya, buat aktiviti dulu supaya lebih faham kan. Okay. Dan seterusnya teknik yang terakhir adalah tahap penceritaan tu sesuailah dengan usia anak-anak kita. Tak perlulah usia 1 tahun tu dah terus ajar tentang azab. Tak perlu. Umur 1, 2, 3 tu kita cerita tentang kita nak anak kita ingat dulu nama Nabi siapa. Nyanyilah lagu Raihan tu, Adam Idris Nuhud Soleh kan, supaya dia dah mula ingat siapa Nabi-Nabi kita dahulu. Lepas tu kita kenalkan Nabi ni asal dari mana, apa yang dia buat baik, apa nilai baik yang ada dalam diri dia. Kalau tentang azab yang mereka lalui ni kita boleh cerita, tapi tak perlulah sampai nak fokus sangat. Sampaikan anak pun jadi takut nak dengar cerita Nabi bila dengar pasal azab kan. Tak perlu, kita sesuaikan dengan cerita anak-anak. Jadi mungkin itulah beberapa teknik yang saya boleh kongsikan lah dengan dengan sahabat-sahabat, dengan para penonton, beberapa teknik yang kita boleh amalkan, kita boleh buatlah dengan anak-anak. So saya harap dia membantulah. Yang penting mak ayah yang perlu rancang dan juga mainkan peranan penting lah dalam untuk bina minat anak-anak dengan sirah Nabi tu. Wallahu a'lam. Tak dengar suara Kak Ustazah Nik. Okey, jazakillah khair Ustazah Wan Nur Syakira untuk penjelasan tadi. Poin yang diberikan tadi memang sangat menarik. Kita boleh amalkan ataupun kita boleh praktikkan bersama anak-anak kita, terutamanya tentang aktiviti tadi, bercerita sebelum tutup lampu tu, kita bedtime story dulu dengan mereka. Okey, alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi ke soalan seterusnya untuk Ustazah Farah Aisyah, insya-Allah. Mungkin Ustazah boleh ceritakan tentang yang pertama, mungkin ceritakan, jadi yang kedua ni Ustazah Farah Aisyah lah, insya-Allah pengalaman Ustazah buat buku ni, iaitu buku siri sirah Nabi ni, mungkin pengalaman, dan Ustazah minta Ustazah juga kongsikan kepada kita semua ibrah ataupun tips parenting ibrah parenting daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Ni Fatimah dan juga terima kasih kepada Ustazah Wan Nur Syakira. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pertamanya saya akan bercerita tentang macam manalah ataupun kita kata di sebalik tabir pembikinan buku siri sirah Nabi ini, insya-Allah. Okey. Jadi boleh pasang slide. Boleh Ustazah. Boleh. Saya tengah share. Okey. Nampak ke slide? Alhamdulillah. Okey, nampak. Okey, boleh masuk slide yang kedua. Okey. Okey.
Okey. Ini adalah buku Sirah Nabi Adam, Sirah Adam. Yang pertama, yang siri pertama yang keluar di situ, dan di sebelahnya ada Sirah Adam yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okey. Jadi sebenarnya di sebalik tabirlah kisah pembikinan siri Sirah Nabi ni, sebenarnya asalnya saya dapat idea daripada pembacaan buku Sirah Adam Dr. Salah ni lah. Buku Sirah Adam Dr. Salah ni menjadi titik tolak kepada saya untuk buat ni lah, untuk buat buku sirah para nabi lah. Dan daripada buku Sirah Adam ni kemudian saya belek pula kepada Qasasul Qur'ani, Al-Qasas Al-Qur'ani, Dr. Salah juga yang menulisnya. Di rak sebelah tu, gambar sebelah tu kita boleh nampak itu adalah antara tulisan-tulisan Dr. Salah, sangat banyak tulisan-tulisan Dr. Salah dan sangat memberi manfaat. Dan buku Al-Qasas Al-Qur'ani yang kami jadikan rujukan utama ni dalam pembikinan Sirah Nabi ni, buku-buku siri Sirah Nabi ni ditulis oleh doktor ketika beliau umur 34 tahun, lebih kurang macam itulah. Dan sekarang umur beliau telah menjejaki 70 tahun. Masya Allah. Lama. Memang beliau menulis lama. Okey. Jadi masa saya membaca Sirah Adam tadi, apa yang saya dapat? Masa saya baca tu, saya rasa wow. Kenapa aku tak tahu selama ni benda ni? Rasa macam rugilah kan. Kenapa kita tak tahu selama ni benda ni kan? Okey. Sebab sebenarnya kisah Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis, dia bersifat ringkas. Sebenarnya ringkas je, tapi syarat dengan ibrah. Boleh next slide. Terima kasih. Okey. Sebenarnya kisah Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran dengan hadis ringkas, syarat dengan ibrah. Lepas tu kalaulah kita nak details ataupun kita nak bagi cantuman plot-plot tu kan, cantuman plot tu cantik daripada awal sampai ke akhir kan, memanglah kita kata pergi ke Israiliyat lah. Israiliyat ni sumber dia daripada Taurat ataupun Injil. Jadi sebenarnya Israiliyat ni kita tidak berhajatlah kepadanya. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kan Taurat dan Injil yang ada sekarang ni merupakan hasil yang diselewengkan lah oleh orang-orang mereka kan. Jadi kita tidak berhajat ke sana. Memang ada sirah Nabi diceritakan dalam Taurat, dalam Injil, memang ada. Tapi sebab dia diselewengkan, kita tidak tahu mana satu yang betul, mana satu yang telah diselewengkan. Jadi sebenarnya cukup kita berbalik kepada kisah yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis makbul. Dan bila kita tengok sebenarnya betul-betul kita dalam tengok sirah Nabi ni, sirah Nabi dalam Al-Quran dengan hadis ni, sebenarnya kita akan dapati sebenarnya terlalu banyak ibrah. Subhanallah, lalu banyak ibrah. Ibrah macam mana? Ibrah yang boleh kita, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang boleh kita amalkanlah dalam kehidupan kita. So contoh lah saya bagi kan, contoh. Contoh untuk anak kecil lah kan, sebab ni untuk anak-anak lah kan. Contoh kisah Nabi Adam kan, diciptakan daripada tanah. Kita tahu semua tu kan, asal usul penciptaan Nabi Adam daripada tanah. Asal usul. Tapi apakah ibrah daripada penciptaan Nabi Adam daripada tanah tu? Allah Ta'ala mengambil sebahagian tanah, beberapa bahagian tanah yang ada di muka bumi. Jadi kita boleh cerita ke anak kita, tanah itu warna kulit yang ada pada manusia, iaitu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat, ada warna merah dan sebagainya lah. Lepas tu sifat yang ada dalam manusia, keras, yang ada orang dia keras tapi dia cepat cair, apa semualah, dia lembut semua kan. Jadi sebenarnya warna kulit dan juga
nisbah sifat-sifat fizikal manusia ini adalah nisbah kepada penciptaan kita sendiri. Jadi kita boleh cerita ke anak-anak kita. Dan kita pun pernah kanak-kanak kan. Kadang-kadang kita dengar kan, dia tu hitam lah, muka dia hitam lah. Jadi kita boleh cerita ke anak kita. Sebenarnya hitam semua tu bukan pilihan kita, bukanlah tanda kemuliaan. Yang memuliakan kita adalah amal soleh kita, amalan kita, takwa kita dan lain-lain lah. Okey. Seterusnya kalau kita kata balik. Okey. Kalau kita kata pasal contoh Israiliyat lah. Contohnya saya rasa kita zaman kanak-kanak selalu dimomokkan bahawa Hawa lah penyebab Nabi Adam pun terjerumus ke dalam melanggar perintah Allah kan. Saya rasa macam itulah. Kalau saya pun ingat zaman-zaman dulu ada diceritakan begitulah. Tapi sebenarnya jelas dalam Al-Quran Allah kata apa? Fawaswasa lahum asy-syaitan. Dan setelah itu maka syaitan yang membisikkan kepada mereka berdua. Maksudnya Nabi Adam dan juga dan Hawa. Lepas tu ada lagi ayat yang seterusnya. Allah sebut lagi fadallahuma bighurur. Dengan sebab itu menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan. Maksudnya bukan Hawa yang penyebab yang kita dengar selama ini ataupun masa kita kecil dulu, seolah-olah kita membebankan orang perempuan ni. Hawa itulah penyebab masuk Nabi Adam melarang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu antara yang jelas lah, contoh yang jelas yang kenapa kita perlu kepada sumber Al-Quran, kembali kepada sumber Al-Quran dan hadis. Okey. Jadi saya berfikir masa saya baca tu saya berfikir saya nak cerita dekat orang, benda yang saya dapat ni saya nak cerita dekat orang, terutamanya anak-anak saya, macam mana saya nak buat. Okay, jadi saya fikir saya boleh menulis kan, sebab adalah bakat tu sikit kan, sebelum tu pun dah ada tulis buku. Jadi saya cuba tulis buku ni. Kalau tu sebenarnya saya peram skrip Nabi Adam ini, sirah Adam tu selama 2 tahun saya peram. Dan dalam masa 2 tahun tu adalah beberapa kali saya melakukan rombakan ataupun penambahbaikan. Okey. Jadi saya cerita sikitlah tentang macam mana nak terbit ni. Macam mana nak terbit, sebab moderator tadi minta saya ceritakan pengalaman kan, pahit manis kan. Okey, jadi masa saya ada skrip Sirah Adam dengan saya hantarkan idea pada orang-orang penulisan lah. Okey, orang yang pertama, orang ada 2 ragam lah. Ragam ni satu. Okey, yang ni seorang ni saya hantar. Bila setiap kali kita cerita idea kita, dia akan senyum. Tak senyum pun. Just maksudnya tak senyum, tak layan, macam itulah. Jadi macam seolah-olah siapa kau? Sebabnya masa tu saya umur baru 23 tahun. Jadi saya pun sedarlah masa tu kita tak ada apa-apa. Okey. Jadi lepas tu saya pun cerita juga pada orang besar penerbitan. Maksudnya peluang besar lah kalau kita nak terbit kan. Jadi kita terasa hati juga. Sebab apa? Sebab mereka tak nak dengar idea kita. Tapi dia cakap apa? Dia tanya apa kat kita? Awak ada tadika? Maksudnya dia nak apa? Dia nak awak umur 23 tahun dah ada sasaran, dah ada yalah maksudnya boleh jual ke buku awak ni? Macam gitulah. Jadi saya umur 23 masa tu, jadi siapa nak beli buku saya? Macam gitulah. Tapi maka saya peram skrip tu, dan dengan bantuan suami saya kami ambil risiko juga untuk terbitkan sendiri pada tahun 2018. Okey, boleh next slide. Okey, terima kasih. Okey, tengok. Boleh tengoklah Sirah Nabi Adam tahun 2018, lepas tu terus 2020. Sebab apa? Sebab kita ada banyaklah masalah-masalah teknikal kan, dan kita buat sendiri. Okey. Jadi
Dan insyaAllah untuk tahun 2021 ni saya mohon doa pada semua, moga-moga akan ada lagi siri-siri seterusnya yang akan terbit insyaAllah, yang akan sempat terbit pada tahun ini insyaAllah. Okey, jadi masa siri yang akan terbit tu Sirah Nabi Ibrahim Sirah Nabi Ibrahim, lepas tu Sirah Nabi Syuaib dan juga Sirah Nabi Musa insyaAllah. Oh masya-Allah, 3 lagi masya-Allah. InsyaAllah. Lepas tu ada lagi insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi masa tu saya fikir kita ada 25 orang rasul yang wajib dipercayai. Jadi saya pasti saya tak mampu untuk buat sendiri semuanya. Jadi saya fikir saya kena bina tim. Tapi masa tu saya dah berumur 25 dah sikit masa tu. Okey. Jadi orang pertama yang saya tanya adalah Ustazah Wan Nur Syakirah lah. Yang pembentang pertama tadi kan. Panel pertama tadi. Waktu tu kami sama-sama sudi rumah di ibu kota, di Selangor. Masa tu kami kebosanan lah. Tak tahu nak buat apa kan. Sebab suami pergi kerja, jadi kita duduk rumah sampai ke petang kan. Kita tak tahu nak buat apa. Jadi saya tanya Ustazah Wan Nur Syakirah. Dan Alhamdulillah dia terima. Sahabat saya seorang ni, dia memang suka sahut dan sokong saya, idea-idea saya entah apa-apa. Sedangkan masa tu, ada Sirah Adam je. Dan untuk kita kata berjaya, projek Sirah Nabi ni macam masa tu sama-sama lah dengan saya yang kewangan pun tak stabilnya masa tu. Itulah. Jadi saya sangat hargailah sokongan daripada dia. Dan dia pun saya bagi Ustazah Wan Nur Syakirah Sirah Nabi Lut. Dan Alhamdulillah dalam masa 3 bulan Ustazah Wan Nur Syakirah berjaya siapkan. Okay. Jadi masa tu siapa lagi saya nak bina tim? Saya fikir saya ada ramai kawan-kawan yang hebat masa saya belajar di Jordan dulu. Saya ada kawan-kawan yang hebat-hebat. Yang kita tahu kesungguhan dia masa belajar. Yang so saya rasa apa salahnya saya cungkil bakat mereka ni lah. Supaya biar tak terpendam kan. Jadi Alhamdulillah ada yang menyahut. Okay, boleh next slide. Dan setakat ni tim penulis kami ada 12 orang. Ramai sebenarnya. Masya Allah dah ramai. Bermula dengan 2 kan? Masa tu Ustazah Wan Nur Syakirah terima saya. Lepas tu ada Ustazah Syazwani, dia penulis Nabi Hud. Dia mesej saya dia nak juga join. Alhamdulillah. Lepas tu saya paksa juga Ustazah Nur Syamimi Amalina yang bakal menerbitkan Sirah Nabi Ibrahim, penulis Sirah Nabi Ibrahim insyaAllah. Jadi kami bergerak sikit dulu masa tu. Lepas tu lama-lama makin ramai lah. Lepas tu jadi ni gambar ketika kami buat kita panggil likok pertemuan sesama tim penulis lah kita ada selalu. Okay. Jadi berbalik kepada tadi, so tim saya tadi asalnya ada beberapa orang. Lepas tu Alhamdulillah selepas beberapa CD kita keluar, ada beberapa orang pensyarah pinang kita untuk menulis bersama. Alhamdulillah. Pensyarah Ustaz Syazwani pun pensyarah juga. Okay, sorry. Mereka yang ada PhD. 3 orang daripada tim kami berkelulusan PhD. Salah seorangnya Dr. Husna Hussein, penulis buku Sirah Nabi Yaqub yang ada PhD dalam bidang tafsir dan ulum Al-Quran, lulusan Universiti Jordan. Lepas tu kita ada Dr. Syahirah. Dr. Syahirah sekarang pensyarah di Uniza, ambil PhD di, saya tak ingat lah, tapi dekat UK, tak silap saya. Okay, lepas tu kita ada juga Dr. Mardiah. Tak silap saya tim Tadabbur Center juga rasanya. Dr. Mardiah. Oh, Dr. Mardiah kenal. Yusim. Ya benar. Tapi PhD dia di Yarmouk kan. Yarmouk, ya betul. Okay. Jadi 12 orang ni latar belakang dia pengajian Islam di Universiti di Jordan lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi nasihat saya lah untuk orang muda yang baru nak mula menulis dan sebagainya, ataupun baru nak ada idea yang bagus. Walaupun kita muda, kita simpan idea tu, kita cuba laksanakan sedaya mungkin.
walaupun kita ni kadang-kadang ialah orang tak ada apa-apa kan, dipandang rendah, dipandang remeh kan. Tak apa. Mungkin masa tu memang layak untuk kita dipandang remeh. Cuma apa yang orang kata itu kita ambil motivasi, jangan buat down. Kita ambil motivasi untuk terus bergerak, bukan untuk kita jadi down, terus letak tepi idea. No, jangan buat macam tu. Okay. Jadi akhirnya lah kenapa kami bersungguh-sungguh menjayakan siri sirah Nabi ini. Okay. Yang pertama, para Nabi kuduah buat kita semua. Of course lah kan, para Nabi semua adalah kuduah buat kita semua, dan ibu bapa memainkan peranan penting untuk memperkenalkan pada anak-anak tentang pada Nabi. Tadi pun dah banyak dah Ustazah Wan Nur Syakira menceritakan tentang idea-idea ataupun teknik untuk untuk kita perkenalkan ataupun untuk kita bercerita sirah Nabi pada anak-anak ni kan. Sebenarnya anak-anak kita ni memang span. Macam anak saya lah 3 tahun tu, 4 tahun. Masa teacher dia buat kelas online kan. Dia tak dengar apa teacher dia cerita apa pasal Nabi Yunus, tapi dia gunting-gunting kertas, dia conteng-conteng kertas, dia tak dengar. Saya tengok dia tak dengar. Tapi lepas off daripada kelas online tu, dia cerita balik apa yang teacher dia cerita. Saya kata biar betul budak ni. Subhanallah. Hebat sebenarnya anak-anak kita. So jangan pandang rendah, yang penting ibu bapa mainkan peranan. Okey. Yang kedua, sirah para Nabi diceritakan daripada sumber yang sahih sejak dari kanak-kanak. Sebenarnya inilah yang penting. Sirah para Nabi kena cerita daripada sumber yang sahih daripada kanak-kanak. Jangan tunggu sampai besar baru kita tahu, ataupun sampai bila-bila kita tak tahu. Dan banyak sebenarnya kisah-kisah Israiliyat yang membuat kita berfikir ataupun kita macam merasa macam contoh yang saya ada baca itu, saya ada baca Injil Barnabas itu, bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Nabi Ibrahim pun kasar sama macam ayah dia. Sedangkan Al-Quran tidak begitu. Al-Quran meletakkan Nabi Ibrahim ni, Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim ni dengan penuh lembut. Macam mana Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah dia untuk kembali kepada untuk beriman kepada Allah Taala. Bagaimana Nabi Ibrahim melawan tapi dengan cara yang sangat hikmah. Tapi lain dalam Israiliyat semua lain. Sebagai contoh tadi juga yang saya bagi tahu awal-awal tadi, contohnya Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana sebelum ni kita diceritakan bahawa Hawa lah penyebab Nabi Adam ni keluar daripada syurga dan sebagainya. Tapi sebenarnya lain dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya sangat baik kita ceritakan daripada sumber yang sahih sejak daripada kanak-kanak lagi. Okey, yang ketiga, ibrah daripada sirah Nabi dijadikan pedoman hidup. Sebab apa? Yalah, sebab itulah sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Tak ada kisah-kisah dalam Al-Quran ni cerita untuk dijadikan pedoman. Tak penting pun kita melengkapkan plot. Kenapa Nabi Yusuf kahwin dengan siapa? Siapakah mak kepada Nabi Yusuf, ataupun apa lagi Sadani Fatimah pun banyak tahu kan. Itu sebagai contoh lah saya letak. Okey. Jadi sebenarnya untuk melengkapkan plot-plot ini tidak penting langsung. Yang penting adalah ibrah yang hendak disampaikan daripada cerita-cerita ini. Dan sebenarnya kalau kita pandang, kita tengok ibrah tu terhadap satu peristiwa pun dah sangat besar, sangat banyak. Tak perlu lagi, tidak berhajat lagi kita untuk kepada Israiliyat. Tak sempat pun sebenarnya kita nak pergi ke Israiliyat kalau kita betul-betul menghadam ibrah yang ada pada sirah Nabi. Okey. Seterusnya 4, kisah para Nabi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita.
contoh kisah Nabi Muhammad, kita katalah 1431 Hijrah 1431 tahun yang lalulah diceritakan tentang maksudnya kisah Nabi Muhammad itu kisah 1431 tahun yang lalulah, sebagai contoh kan. Jadi apatah lagi dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Kisah Nabi Adam sebagai contohnya, manusia pertama diciptakan Allah. Jadi walaupun kisah-kisah ini lama, kisah ini tak lapuk. Dia tak lapuk. Sebab apa? Sebab sunnah kehidupan seorang manusia itu tetap sama. Saya tertariklah dengan kata-kata Dr. Solah Al-Khalidi di dalam buku Sirah Adam tadi. Sesiapa yang membaca Sirah Nabi Adam, sebenarnya dia membaca tentang perjalanan hidup dia. Maksudnya, kita baca Sirah Nabi Adam, sebenarnya itulah sirah kita. Sebab apa? Sebab Sirah Nabi Adam ni lengkap. Daripada awal penciptaan kita, daripada tanah itu menyedarkan kita ni diciptakan daripada tanah sehingga ke wafat Nabi Adam. Bagaimana ada dalam satu hadis, bagaimana malaikat menunjukkan cara-cara untuk menguruskan jenazah kepada anak-anak Nabi Adam. Dan juga bagaimana ketika saat kematian Nabi Adam merindui buah di dalam syurga. Dan begitulah sepatutnya kematian kita merindui syurga. Okey. Lepas tu apa dalam sirah Nabi Adam lagi ni, saya cerita sirah Nabi Adam lah, sebab kalau kita nak sentuh semua memang banyak. Okay, jadi bagaimana manusia sentiasa bersama, kita ni semua sentiasa bersama dengan musuh utama kita iaitu syaitan. Nabi Adam tu maksudnya daripada dalam syurga dah ada syaitan, lepas tu diturunkan ke bumi pun bersama-sama dengan syaitan. Bagaimana kita nak menghadapi, bagaimana cara syaitan menghasut kita, semua tu diceritakan dalam sirah Nabi Adam. Dan syaitan tu memang sentiasa bersama kita, dan jadi bagaimana kita nak nak menghalang dia daripada menghasut kita kan, macam mana kan, kita nak berlindung daripada syaitan dan sebagainya lah. Okey, dalam surah Nabi Adam juga diceritakan tentang pergaduhan dan pembunuhan, yang mana pergaduhan dan perbunuhan ini berulang-ulang kali sampai ke kiamat akan berlaku benda tu. Jadi benda ni sangat dekat dengan kita. Okey, saya bagi contoh lagi sirah Nabi Lut. Sirah Nabi Lut kami letak tema pendidikan seksualiti. Okey, agak-agak kisah Nabi Lut ini jauh tak jauh dengan kita. Jauh tak jauh dengan kita. Sebenarnya sangat dekat kan. Sebab banyak sekarang ni kita dengar perkara yang tidak seronok lah kita dengar kan. Okey. Contoh lagi kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Bagaimana Nabi Yunus berada di dalam paling tidak 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan paus. Lepas tu kegelapan apa lagi? Kegelapan kedalaman laut tu, dan juga kegelapan perasaan tu. Nak keluar daripada perut ikan tu macam mana ni? Kalaulah orang lain tahu Nabi Yunus duduk dalam ikan paus ni, saya orang lain pun tidak mampu untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus tak ada, maksudnya hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Samalah dengan kita sekarang ni yang berada di musim pandemik ni kan. Kita tidak ada rasa orang lain yang boleh membantu kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ini gambar Dr. Solah dengan pengasas Ikon Syabab telah menghantar buku, alhamdulillah lah, buku Sirah Nabi Lut dan Sirah Adam telah sampai ke beliau. Idea ni kita kembalikan kepada pemilik sebenarnya. Buku-buku lain belum lagi, insya-Allah akan menyusul. Okey. Saya rasa untuk kongsian pertama itu saja, Ustazah Nik Fatimah. Sambung ke macam mana Ustazah Nik Fatimah? Okey, jazakillah khairan Ustazah Farah Aisyah. Kita dah 10.34 sebenarnya. Tak apa, kita akan habiskan sedikit lagi tentang ibrah, beberapa ibrah lah. Ustazah highlightkan beberapa ibrah yang penting, dan ia sebagai kesimpulan dan penutup lah insya-Allah untuk sesi kita pada malam ni, insya-Allah. Boleh ya? Ustazah Farah Aisyah dalam 3 minit ke? Ustazah Wan Nur Syakira dalam 3 minit ke? Mana-mana ibrah yang nak dikongsikan, insya-Allah.
Okey, insya-Allah. Okey, bismillah. Okey. Kalau kita berada dalam bulan Zulhijjah ni, maka apa panggil, dan juga kita berbicara tentang sirah Nabi ni, maka tak lengkaplah kalau kita tidak sertakan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail di dalamnya. Jadi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sebenarnya adalah, saya highlight mana yang penting je lah. Okey, sebab kita dah terlalu lewat kan. Minta maaf. Okey. Daripada kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail ini sebenarnya merupakan kisah gabungan tiga insan yang sangat hebat. Yang hebat apa? Hebatnya keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tiga insan ini adalah ayah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang seterusnya ibu, iaitu Hajar. Yang ketiga adalah anak, Nabi Ismail alaihissalam. Ketiga-tiganya memainkan peranan. Dan pada saya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini merupakan kisah pengorbanan seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya bawa sikit je lah. Okey. Sebab sepatutnya saya ingat saya nak buat peranan ayah, peranan ibu dengan peranan anak daripada kisah ni. Okey, tak apa. Jadi saya bawa peranan ayah dulu, peranan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Bagaimana Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim mendapat anak lewat kan. Maksudnya lewatlah. Okey, usia yang lanjut. Okay. Jadi macam mana bila dapat anak ni, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh baginda untuk menghantar anaknya dan juga isterinya ke bumi Hijaz. Bumi Hijaz iaitu bumi Mekah lah sekarang ni. Okay. Dan anak itu pula disebutkan sedang menyusu ketika itu. Okey, sebelum tu sebahagian besar kisah pengorbanan tiga insan hebat ini sebenarnya ada dicatatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sangat panjang daripada hantarnya sehinggalah ke bina Kaabah kalau tak silap saya. Subhanallah. Okey, boleh tengok hadis tu. Okey, cuma saya nak highlightkan. Okey, contoh untuk Nabi Ibrahim ni, okey, ketika Nabi Ibrahim menghantar Hajar dan juga Ismail, masa tu Ismail masih lagi menyusu, ketika itu dekat Mekah tidak ada orang pun. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahad, tak ada orang pun. Walaisa biha ma, dan juga tidak ada di situ tidak ada air. Tapi Nabi Ibrahim, walaupun dia tahu itu adalah suruhan Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha. Nabi Ibrahim apa? فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ. Maksudnya Nabi Ibrahim letak apa? Dia bekalkan untuk anak dan isterinya itu air, sedikit air dan juga sedikit tamar. Lalu Nabi Ibrahim pun bangun dan nak pergi kan, Okey. Saya nak nampakkan peranan Nabi Ibrahim, saya skip sikit. Lepas tu Nabi Ibrahim buat apa? Lepas Nabi Ibrahim pergi tu, ketika Nabi Ibrahim sampai di Saniyah, dan ketika itu maksudnya Hajar dan Ismail dah tak boleh tengok dah Nabi Ibrahim masa tu. Jadi Nabi Ibrahim buat apa masa tu? Nabi Ibrahim berdoa. Doa ini ada dicatatkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. 37, minta maaf. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Okey, boleh tengok ayat ni bagaimana Nabi Ibrahim walaupun dia tahu yang suruh dia tinggalkan anak, yang suruh dia tinggalkan isterinya itu adalah Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha dan juga berdoa. Masya-Allah, ini kita boleh ambil. Okey, saya pendekkan saja. Okey. Lepas tu kita tengok pengorbanan ibu iaitu Hajar. Okey. Hajar di mana ketika Nabi Ibrahim nak pergi meninggalkan mereka berdua di tengah padang tandus itu, di tengah padang tandus yang tak ada apa-apa masa tu. Hajar ikut Nabi Ibrahim. Waqalat, maka Hajar pun kata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi. Mu nak gimana macam kita kalau bahasa orang Terengganu ni, mu nak gimana tu nak tinggalkan kami dekat wadi ni.
alladhi laysa fihi insun wala syai'. Yang mana wadi ni tak ada orang dan juga tak ada apa-apa. Dan Nabi Ibrahim ni tak layan pun, mungkin sebab kerana kesedihan yang teramat pada Nabi Ibrahim, tak layan pun soalan Hajar tadi. Lalu Hajar pun bertanya berkali-kali, kemudian Hajar pun berkata kepada Nabi Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza, adakah Allah yang menyuruh kamu melakukan perkara ini? Maka masa itulah Nabi Ibrahim pun menjawab, qala na'am, ya. Lalu apa yang Hajar kata? Qalat idzan la yudayyi'una summa raja'at. Maka Hajar kata, ada apa? Maksudnya sudah pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami dekat sini. Maksudnya hebatnya keimanan Hajar sampai macam tu sekali. Bila dengar saja itu perintah Allah, subhanallah. Terus kata, tak apa, maksudnya pasti Allah tak mensia-siakan kami. Dan kita boleh jugalah tengok kisah kisah Hajar berlari-lari mencari makanan untuk anaknya, mencari air kan. Saya skip lah yang tu. Bolehlah baca, semuanya ada dalam hadis tadi. Okey, dan kita tengok pula pengorbanan seorang anak, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam, dan jelas dalam kisah sembelihannya, kisah sembelihannya. Perkara ini diceritakan dalam surah Safat ayat 102 hingga 111 sebenarnya. Cuma yang paling di-highlightkan adalah ayat 102. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ni bila Allah suruh memang dia terus melakukan. Okey. Rupanya peristiwa penyembelihan. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbuhuka fanzur madza tara. Okey. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Okey. Lalu Nabi Ibrahim lepas dia kata kepada anak dia ni, ialah benda yang berat kan. Lepas tu dia buat apa? Fanzur madza tara, tanya apa pendapatmu wahai anakku. Jadi Nabi Ibrahim ni sebenarnya dia tahu dah anak dia ni redha kan. Ya, dia tahu tapi dia tetap tanya. Okey. Jadi apa yang Nabi Ismail jawab? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tanpa ragu-ragu Nabi Ismail jawab, buatlah wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan padamu. Dan pujuk pula ayah dia, satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Hebatnya. Ini begitulah kita kata hasil didikan seorang ayah, seorang ibu yang sangat penuh yang sangat hebat keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita pergi kepada satu tempat tu sangat-sangatlah baik. Sebelum kita pergi kepada tempat tersebut, kita belajar dulu, apa panggil, kita tahu dulu kisah di sebalik tempat tersebut. Seingat saya dulu pernah pergi rehlah dekat Jordan kan, tapi awal tahun 1 kita pergi, kita tak tahu pun. Jadi kita tak dapat menjiwai apa yang berlaku. Dan moga-moga bila kita sampai sampai menunaikan haji, kita tahu kisah-kisah ini, kisah-kisah pengorbanan ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sajalah untuk daripada saya. Saya serahkan kepada Okey, baik. Jazakillah khairan Ustazah Farah Ansyah. Masya-Allah. Kupasan ibrah yang sangat berkesan untuk kita tadi, supaya kita dapat menjiwai watak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan serta Hajar. Jadi kita boleh tanya diri kita, kalau kita seorang ibu, adakah kita dah jadi seorang Hajar kan? Kalau kita menjadi seorang ayah, adakah kita dah menjadi seorang Ibrahim? Ataupun kita sebagai anak, adakah kita sudah menjadi seperti Nabi Ismail? Okay, jadi saya serahkan 2 hingga 3 minit insya-Allah oleh Ustazah Wan Nur Syakira sebagai penutup insya-Allah. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah saya akan saya dekatkan sikit yang mic simpulkan sedikit perbincangan kita pada hari ini kan. Okey, berkaitan dengan
sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana Allah telah muliakan keturunan mereka ini dengan keturunan 4 keturunan yang semuanya Nabi kan, daripada Nabi Ibrahim, dan anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan daripada keturunan Nabi Ishak lahirnya Nabi Yaqub, dan daripada Nabi Yaqub lahirnya Nabi Yusuf. Dan dan kita boleh lihat daripada sirah Nabi Ibrahim bagaimana pengorbanan demi pengorbanan yang Allah tuntut dan Allah minta daripada Nabi Ibrahim, tapi dilaksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh tanpa ragu, tanpa soalan. Tapi apabila dan kita boleh lihat juga sosok Nabi Ibrahim ini adalah satu sosok yang sangat hebat dari segi keibubapaan dia. Daripada skill keibubapaan dia, cukuplah untuk kita renung satu ayat daripada ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satu ayat ini kita dah boleh belajar banyak sisi kebapaan yang sangat hebat daripada Nabi Ibrahim, yang mana dalam ayat ini telah dirangkumkan bagaimana dia mendengar, dia bertanyakan, memanggil anaknya dengan gelaran yang baik, mendengar pendapat anaknya Nabi Ismail walaupun mendapat perintah daripada Allah, perintah yang perlu dilaksanakan tanpa ragu, tapi tetap bertanyakan pendapat anaknya. Ada belas kasihan, meletakkan empati, meletakkan dirinya di tempat anaknya, bagaimana dia bertanya, adakah apa pendapat anakku wahai Ismail tentang perintah yang telah diturunkan kepada aku. Dan juga Nabi Ibrahim menjadi inspirasi kepada Nabi Ismail bagaimana dari segi seorang yang sangat sabar. Daripada dulu lambat mendapat anak, lepas tu diperintahkan untuk meninggalkan anak, dan diperintahkan lagi untuk menyembelih anaknya sendiri yang ditunggu sekian lama ditunggu, dan akhirnya diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi kita boleh belajar daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pengorbanan yang sangat hebat. Dan begitu jugalah kita boleh muhasabah sebagai seorang ibu bapa, seorang bapa, pastinya dalam mendidik anak akan dituntut dengan pelbagai pengorbanan, akan dituntut juga untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh menjadi orang yang baik. Bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan sisi sabarnya kepada Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail pun menjadi seorang yang sabar dalam menerima perintah apabila disembelih, dan Allah menukarkan dia dengan haiwan kan. Jadi begitulah hebatnya keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ismail. Dan saya boleh kaitkan juga kita dengan situasi kita sekarang, di mana kita diselubungi dengan wabak pandemik, dan hari ini sahaja menyaksikan 199 orang dah menghadap ilahi kan, dah pergi meninggalkan kita. Maksudnya, dan kita melakukan siri pengorbanan yang banyak di kala pandemik ini, pengorbanan yang kita tak sangka kita akan lakukan, berjauhan dengan orang kesayangan, berkorban berbagai benda dalam kehidupan kita, ada juga sampai kesempitan. Tapi begitulah, moga Allah balas segala pengorbanan ini juga dengan ganjaran yang manis dan juga ganjaran syurga, sebagaimana kita lihat pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim diganjari juga dengan syurga, diangkatnya darjat Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi Ulul Azmi, diangkat juga kisah Nabi Ibrahim menyembelihkan anak di salah satu perayaan yang umat Islam perlu rayakan setiap tahun. Jadi moga-moga dengan ujian pengorbanan yang kita lalui sekarang ini juga di kala Hari Raya Aidiladha ini juga, moga darjat kita dinaikkan dan juga kita mampu menjadi ibu ayah yang baik kepada anak-anak kita dan menerapkan sirah Nabi dalam diri anak-anak kita juga. InsyaAllah. Itu sahajalah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Farah Aisyah dan Ustazah Wan Nur Syakira untuk sesi pada malam ini. Masya Allah, sesi yang sangat membuka minda. Walaupun kita kupas buku ni, tapi banyak lagi sisi-sisi lain yang Ustazah berdua dah beritahu kepada kita tadi kan, macam mana nak didik anak, macam mana nak menunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak di kala musim pandemik ini kan, Masya Allah. Jadi
untuk yang terakhir, ramai yang bertanya juga tentang buku ni. Okay, buku siri Sirah Nabi ni kita boleh dapatkan bersama ikon Syabab, dan juga ada di-share juga link di ruangan komen tersebut, insya-Allah. Pihak penganjur memohon maaf kerana mengambil masa sedikit malam ni untuk sesi kali ini. Tapi alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini sebenarnya. Alhamdulillah, tahniah kepada semua penonton yang berjaya mendengar sehingga ke akhir. Jadi saya share gambar buku ni. Antara buku yang ada tadi, yang disebutkan tadi, ada siri Sirah Nabi Nuh, siri Sirah Nabi Nuh. Seterusnya ada Sirah Nabi Hud, seterusnya Sirah Nabi Adam, tentang pembangunan jati diri seorang Muslim. Sirah Nabi Lut, pendidikan seksualiti dalam Islam, yang ini ditulis Ustazah Wana Syakira. Juga tentang istighfar, pembuka jalan, sirah Nabi Yunus. Seterusnya sirah Nabi Yaqub, pendidikan seksualiti dalam Islam. Sirah Nabi Ismail, model anak yang soleh, masya-Allah. Seterusnya, kalau peserta yang mendengar pada malam ini beli secara combo, ada satu lagi buku ini, buku diari bacaan Muslim disertakan sekali. Kalau beli satu buah buku, harganya RM13.50, tetapi kalau beli harga combo RM108 termasuk diari bacaan Muslim ini. Diari ini menarik, tengok buku nota sirah Nabi untuk anak-anak, dan juga ada diari ini berwarna, memang sangat menarik. Ada tentang ulasan buku, perpustakaan kecil, macam mana kita nak lukiskan perpustakaan impian adik-adik, kan? Macam mana kita punya planning, diary dan sebagainya. Okay? Jadi harga yang ditawarkan sehingga hari Jumaat ini 13 Zulhijjah iaitu RM108 untuk 8 buah buku ini, insya-Allah. Jadi para peserta, penonton yang sedang bersama kita pada malam ini boleh dapatkan buku ini segera sebelum harga lagi mahal. Harga diskaun pada hari ini sehingga pada 1 hingga 13 Zulhijjah akan berakhir pada hari Jumaat ni. Harga diskaun RM108 dan akan dapat 8 buku ini, insya-Allah. 7 buku sirah dan 1 diari bacaan Muslim, insya-Allah. Jadi boleh dapatkan buku ini di link yang dikongsikan tersebut. Dah dipinkan dan ada di ruangan komen, insya-Allah. Jangan lepaskan peluang. Kita jadikan buku ni instrumen ataupun bahan bacaan, bahan bantu mengajar kita kepada anak-anak kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk Ustazah. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi bersama kami pada malam ini, Ustazah Farah Aisyah dan Ustazah Wana Syakira. Jemput semua penonton yang menonton pada malam ini untuk like, follow Facebook, Instagram, Twitter, Mutiara Tadabbur dan juga ikon Syabab untuk dapatkan buku-buku lain lagi, insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.